Kembali bersama di IKIM FM Pilihan Utama Anda, dan terima kasih kepada anda terus setia bersama dengan kami. Alhamdulillah, pada pendengar kita kembali pada waktu ini untuk slot aspirasi, dan terima kasih diucapkan kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Dan insyaAllah bertemankan saya Masina Alias pada waktu ini para pendengar untuk edisi hari Rabu seperti biasa, dan juga untuk makluman anda untuk slot yang pertama pada waktu ini kita bersama dengan tetamu kita untuk segmen Islam Itu Indah. Jadi kepada para pendengar yang bersama kita, insyaAllah kita bersama dengan tetamu kita itu yang berbahagia Profesor Dr. Muhayyan Muhammad pada waktu ini. Jadi kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mas. Terima kasih. Sihat di hari ini? Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih Prof bersama kita untuk setiap Mas. Minggu. Dan insyaAllah hari ini satu lagi topik yang kita akan bicarakan para pendengar, iaitu celik mata, riset minda, belas kasihan. Jadi mungkin ramai pendengar kita yang nak bertanyakan soalan kepada yang berbahagia Prof. Dilalukan sebentar lagi talian kami 0362051500, dan juga anda yang mendengarkan kami secara online boleh tinggalkan soalan anda di Facebook kami, iaitu di ikim.fm. Jadi kita nak memulakan pagi kita ini, mungkin Prof nak berikan mukadimah dahulu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Mas yang baik hati dan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Saya sebenarnya minggu lepas janji nak cakap tentang anak kurang upaya dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba hati saya terpanggil nak cakap tentang sifat, Mas. Sifat belas kasihan ni saya rasa kita harus pupuk daripada awal. Sebab kalau orang hidup dengan sifat belas kasihan, walau apa kita buat pun, kita akan berjaya dunia dan akhirat. Sebab kita jumpa orang, Mas, kita jumpa suka orang tu pasal dia cantik ke pasal dia baik? Pasal dia baik. Mesti baik kan. Tetapi kebanyakan daripada kita sangat fokus kepada kecantikan. Kalau kita didik anak pun, nak anak lawa, nak anak cantik, nak beli baju anak molek. Mana sangat bersifat luaran. Kalau boleh kita nak lebih celik mata hati lah, Mas. Mata hati ni melihat pada roh kita dan hidup yang azali di akhirat nanti. Kalau hanya celik mata fizikal ni sangat penting kepada rupa paras yang cantik saja. Dan sifat belas kasihan ni saya nak sebut kepada kita sebagai ibu bapa, sebagai anak, sebagai mertua, sebagai menantu, apa saja, dan dalam pekerja pun, Mas. Dan saya nak sebut satu kisah ni. Ada orang mengeluh pada saya, Mas. Dia kata, Prof, kami ni suatu company yang kecil, buat kerja-kerja mungkin katalah kerja macam repair machine maintenance. Dan kami ni dapat kontrak daripada company yang besar. Dan company yang besar pula dapat projek pada company yang besar lagi. Dan company yang besar sekali tu beri setahun katalah 1 juta kepada company yang besar sikit ni. Dan company ni employ kami untuk servis katalah mesin ni. Dan apa yang berlaku ialah yang tengah ni, nombor 2 ni, dia dapat je duit daripada company yang paling besar sebagai maintenance fee. Tetapi bila kami buat kerja, mereka tak bayar. Dan lambat nak bayar. Dan saya rasa kesian, Mas. Dan bila orang tu cakap macam tu, saya boleh bayang. Setiap kali pembayaran tidak dibuat kepada company yang sederhana ni, bayangkan dia punya pekerja nak bayar gaji. Macam-macam lah. Jadi, dan kita perhatikan, setiap company ni, yang tukang buat keputusan, yang bertindak, manusia yang ada 2 mata macam kita juga. Manusia yang punya sama kehendak. Lepas 4 jam lapar, lepas 4 jam dahaga. Bila anak dah besar nak hantar sekolah baik-baik. Bila nak ada anak, nak hantar tempat sekolah baik. Semua sama. Apa yang kita hendak, orang hendak juga. Apa orang hendak, kita hendak juga. Apa kita tak suka, orang tak suka. Apa kita suka, orang suka. Jadi saya bayangkan, katakanlah kita ada 3 company lah, A, B, C. C yang teraniaya. A ni mungkin teraniaya juga pasal dia ingatkan dia sedang, because apa yang C buat, hasilnya akan dapat kepada end user A. B lah yang berdosanya, yang bakal ahli nerakanya. So bayangkan 3 orang, katalah ketua company 3 ni berjumpa kat pasar. Ada tak yang A ni, A dengan C ni yang teraniaya tu, beli ikan yang lebih tak suka dia oleh orang yang B? Mesti nak ikan yang terbaik. Kalau pergi ke hospital, nak dapat layanan macam mana? Nak yang baik. Tidak ada benda yang kita tak suka, orang suka.
Jadi sifat belas kasihan ni saya dengar macam ni kesiannya. Dan bayangkan, katakanlah company yang besar ni satu hospital yang membuat perkhidmatan untuk pesakit. Siapa yang rugi mas sekali? Pesakit yang rugi. So kita dapat kitaran ganas yang menyebabkan semua orang susah. Yang sukanya satu bahagian saja, tapi kesan besar banyak orang. Dan saya perhatikan, ini satu yang orang beritahu saya. Saya tak tahu apa yang berlaku dalam mana-mana organisasi di negara kita ini. Betul. Betapa banyaknya. Sebab itu kadang-kadang kita tengok barang tu, bila kita tak beli barang tu tak semana harganya, tapi harga yang diberi melampau. Jadi inilah daripada budaya di mana orang tidak ada belas kasihan, dan banyak manusia-manusia yang tidak beriman pada hari akhirat, pada hari bangkit semula, tidak yakin pada konsep rezeki yang halal. Dia tak nampak bahawa rezeki yang kita dapat tanpa memberi nilai mas. Maknanya kita dapat untung, tapi kita tidak beri nilai. Kita buat kerja, contohnya kita buat berniaga ke buat kerja, nilainya 10, tapi kita dibayar 100. Yang RM90 akan Allah ambil. Dia panggil undang-undang kompensasi. Sama juga pekerja mas. Kita dibayar gaji RM2,000. Kerja input kita beri macam RM1,000. RM1,000 yang kita ambil tanpa memberi nilai atau manfaat kepada hamba Allah, Allah akan ambil. Contohnya apa? Akan menyusahkan kita. Isteri degil, anak nakal, pembantu rumah lari, rumah kena curi, kereta pancit, penyakit banyak. Duit yang kita dapat 10 tahun yang mungkin kita accumulate RM20,000 tanpa memberi, tantang tiba penyakit, kena buat operation, dah RM20,000 habis. Itu dia panggil konsep keberkatan hidup. Dan saya menyerulah diri saya dan kita semua, setiap kali kita menerima bayaran duit ataupun apa-apa imbuhan kita dapat, kita tanya diri kita, saya sepatutnya dapat tak banyak macam ni? Berbaloi tak apa yang saya beri berdasarkan apa yang saya dapat? Kalau kita diberi rezeki oleh orang, bayaran yang banyak, saya rasa tak berbaloi apa yang saya buat dengan dia beri. Okey, apa kita buat? Kita beri pada orang lain atau pada orang tu benda-benda yang tak patut kita buat, kita buat. Dia panggil going the extra mile. Dan saya tak pernah jumpa mas, orang-orang yang buat lebih daripada yang patut, yang tidak bahagia. Akhirat tak tahulah, tapi dunia dah nampak. Sebab itu kita perhati kerja-kerja yang baik, yang kurang syubhat. Contohnya seorang guru yang baik. Baru ni saya jumpa seorang guru, suami isteri guru, Masya Allah, anak dia semua luar negara dan baik dan berjaya. Tu saya suka kata-kata ni. Saya setakat ni tak pernah jumpa guru yang anak dia tidak menjadi. Sebab hari-hari kerja guru ni tugas dia menjadikan anak orang baik. Jadi apa dia beri, itu kita dapat. Jadi nak menyerulah kita pada semualah pekerja di swasta, kerajaan, di mana-mana saja. Ingat, satu hari kita akan dibangkit semula. Kita akan disoal. Dan kalau kita ni dapat duit banyak tapi rasa tak cukup. Sebab tu mas, antara orang kaya dan tak kaya ni, definisi kaya ialah mereka yang merasa cukup apa yang dia ada. Dan tak apa, kita nak rezeki lebih boleh mas, tapi tujuan untuk apa? Kalau setakat nak menunjuk apa yang kita ada, nak mengumpul harta yang akan menghempap kita di akhirat nanti kalau tak bayar zakat, dan niat kita cari harta untuk menunjuk-nunjuk kehebatan, na'udzubillah mas. Kalau boleh kita nak jadi orang bermanfaat. Allah beri rezeki, fikir apa manfaat saya boleh beri pada hari ini. Dan saya yakin kalau orang yang penuh belas kasihan, dia tidak akan menganiaya pembantu rumah dia. Macam mas kata tadilah, mas jumpa orang tu pembantu rumah pakai uniform. Kita ni mas, kalau boleh kan, jangan nak tunjukkan kehebatan diri, terutama di khalayak ramai. Dan juga macam mana kita layan pembantu rumah kita tu tanpa belas kasihan. Anak kita yang kecil daripada 0 hingga 6 tahun masuk program dalam dia. Maknanya saya boleh aniaya pada orang yang rendah pada saya. Bila kita mengajar anak kita bahawa orang yang kurang dari segi luaran, maknanya contoh duit tak banyak, pangkat tak ada, rupa tak lawa, keturunan kurang, apa-apa, benda-benda yang di dunia saja mas. Sebab ada tak orang mati yang kain kafan dia songkit mas? Tak ada. Kita kat sini pangkat apa sekalipun, kain kafan tetap yang sama. Tak ada orang kain silk chiffon ke, tak ada kain putih, semua kain cotton itulah. So bayangkan, setiap hari saya nak seru kita, diri saya semua, kita berjalan di muka bumi ni, bayangkan kita padang mahsyar mas. Kita kat padang mahsyar macam mana mas? Tak ada apa-apa.
Dan masa tu kita berdebar-debar, langit tengah pecah, semua nak tunggu buku timbangan. Dan saya pernah dengar seorang tok guru tu kata, terlampau teruk berpeluh kita tunggu buku timbangan berapa ratus ribu tahun ni, sampai orang tu kata apa? Ya Tuhanku, neraka pun neraka lah, aku dah penat dah nak tunggu. Kita tunggu queue nak beli makanan pun dah malas. Betul. Dah marah. Apa lagi buku timbangan? So kalau kita bayangkan kita kat padang mahsyar, Mas. Ya Allah, buku apa dapat nanti? Dan kita yang kita yang tahu diri kita. Sebab tu saya kata suami isteri, Mas, tahu suami isteri masuk neraka ke syurga. Pasal orang paling rapat kita tahu amalan kita. Wallahu a'lam. Ya, betul. Jadi kepada anda para pendengar yang baru saja bersama kita, topik kita hari ini iaitu celik mata riset minda belas kasihan, ya, sifat belas kasihan. Jadi anda yang ada soalan 0362051500 dan kita pun ada pemanggil ya pada waktu ini, Prof. Teruskan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Zamira daripada Perak. Teruskan, Jamila. Assalamualaikum, Prof. Salam, teruskan. Saya bukanlah nak bertanya, nak bercakap tentang permasalahan atau apa, cuma saya nak berkongsi sesuatu tentang diri saya sendiri sekarang ni. Sejak saya selalu mengikuti rancangan-rancangan dekat IKIM, saya jadi macam apa yang saya ada tu semua saya bagi ke orang. Bagus. Saya rasa macam kalau macam makanan kan, kadang saya memang selalu masak lebih, saya akan bagi dekat jiran-jiran. Bagus. Lepas tu kalau macam saya ada duit lebih ke apa, saya nak bagi. Sebab saya rasa saya bayangkan kalau kata saya simpan benda ni, saya simpan makanan, contoh saya simpan untuk malam nanti, saya kata kan. Yeah. Saya kata kalau saya mati sekejap lagi, makanan ni siapa nak makan kan? Saya rasa macam tu. Lepas tu mesti puan rasa lebih tenang kan? Bila saya bagi kat orang, sebab kadang-kadang di hati kita tu kata, saya bagilah nanti kat rumah pun tak cukup kan. Bila saya buat macam tu, saya perhatikan macam benda tu kadang tidak mendatangkan faedah pada saya. Macam tu makanan basi pun makanan. Betul. Basi kadang-kadang tak makan, buang. Saya fikir macam tu, saya rasa tak apalah, bagi orang lah. Lepas tu macam pakaian pun saya kata tak pakai, bagi orang lah. Tahniah. Terima kasih. Saya nak minta pendapat Prof lah. Macam suami saya ni dia macam seorang yang agak saya pun tak tahu nak cakap. Dia macam bila kadang-kadang saya kata ada rezeki lebih, kita sedekah ke apa kan, dia selalu macam kalau dia rasa macam kalau dia bagi kat orang tu dia rasa macam nanti tak cukup. Saya tahulah memang dia. Saya jawab insya-Allah ya. Saya jawab. Baik, terima kasih. Satu lagi, kita mesti ada sifat belas kasihan, merasakan apa yang orang suka kita suka, dan sebelum kita buat panggilan kita bayar ringkas supaya berpeluang pada orang lain. Terima kasih, tahniah puan. Baik, memang suami rasa payah nak sedekah tu, itu dipanggil paradigma atau blueprint atau cara didikan dia. So apa kata kita mulakan sedikit-sedikit, lama-lama akan jadi tabiat. Just suruh cari majlis ilmu dan lihat, buatkan jurnal bukti di mana perhati abang. Nampak tak tadi saya beri makanan ni okey aja. Ya, kita ada panggil lagi. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Cik Ahmad. Cik Ahmad, tutup radio. Soalan Cik Ahmad. Silakan soalan Cik Ahmad. Silakan. Terima kasih. Salam. Prof. Teruskan. Saya ada satu minta nasihat Prof. Teruskan. Soalan nanti saya pergi haji. Saya, isteri, mak dan ayah lah. Ya. Jadi nak minta Prof bagi nasihat lah nanti. Saya nak jaga isteri, nak jaga mak kan. Jadi mungkin ada nasihat daripada Prof. Mak mertua ke? Mak mertua isteri lah. Mak sendiri. Mak tuan dengan isteri. Mak saya, ayah saya, isteri dan saya berempat lah. Yalah, maknanya mak mertua isteri lah. Saya jawab insya-Allah. Ya, mak mertua isteri. Terima kasih. Okey, ini satu keadaan peluang yang baik ya. Musim haji, isteri ni berpeluang tunaikan haji, rukun Islam yang semua orang jadi cita-cita semua orang. Bukan senang berapa orang register nak dapat payah. Bawa pula mak mertua, ayah mertua. Saya harap isteri tuan mendengar. Ini pernah diberitahu oleh masa saya di UKM dulu, masa saya muda, saya jumpa seorang lelaki tu, dia kata, macam mana saya cakap pasal haji? Prof, saya yakin macam ni, sebelum kita pergi haji, kita hantar mak ayah kita pergi haji. InsyaAllah haji kita mabrur dan mudah. Dan saya pegang benda tu dan saya buat memang betul, Mas. Memang bila kita hantar mak ayah dulu, bila pergi tu mudah sangat haji. So macam isteri puan, insya-Allah bersama-sama dengan mak dan ayah, dan tuan sebagai anak, dia punya prioriti keutamaan ialah Allah, Rasul, ibu, ayah dan isteri. Jadi bolehlah tuan cakap benda macam ni, tapi untuk lebih
melembutkan hati isteri, cakap macam ni, okey, jom kita jadikan haji ni sebagai ladang pahala. Dan jangan kita kata, oh, cubaan mesti ada. Kadang banyak kita ni suka sangka buruk nanti cubaan. Jangan sangka baik, pasal kita jadi tetamu Allah. Dan kalau kita nak pergi bertamu di tanah haram, tanah suci, menghadap Baitullah, semua tu, fikir macam ni, sebelum kita jadi tetamu, sambut tetamu yang baik di sana, jadilah tetamu yang baik di sini dulu. Bila kita mempersiapkan, haji ni bukan masa pergi saja, Mas, sebelum nak pergi tu. Sebab tu pernah orang kata ke saya, kalau tak nak diburuk oleh peminta sedekah, banyakkan bersedekah sebelum pergi. So kalau orang yang bakhil tu asyik kena orang cakap. Tapi kalau sentiasa bersedekah, insya-Allah tak jumpa orang pelik-pelik kan. So jadikan, bercakap di sini, jadikan ladang pahala, niat kerana Allah. Dan mak ayah kita mungkin meninggalkan kita, apa kata jadikan haji mabrur, buangkan sifat mazmumah kita. Maknanya takut itu, dengki, marah, benci, dendam. Walau apa kita lihat di bumi Allah, jadikan macam ni. Setiap yang kita lihat jadi pelajaran, dan setiap yang tak elok tu kita belajar tak buat macam tu. Dan bila jumpa orang tak elok, orang tu jadi kita punya anak murid dan kita jadi guru pada orang yang tidak baik. So mesti lillahi ta'ala, saya yakin hubungan isteri tuan dengan mak ayah tentu baik. Kalau tidak, takkan bawa sekali, insya-Allah. Dan kita ada soalan daripada Facebook ni, dari Amirul Iman. Perlu ke kita beri sedekah kepada peminta sedekah di jalanan, sedangkan pihak media khabarkan mereka itu sindiket? Pernah di seminar saya di Kuantan baru ni di Universiti Shah Putra, saya tanya, kalau di Shah Alam saya cakap, ada 4 senario, Mas. Kalau nampak orang sedekah kan, saya tanya, apa anda punya reaksi anda bila nampak orang yang berbadan tegap minta sedekah? Orang tu kata marah dia. Ada orang kata beri tapi sikit. Ada orang kata tanya, kenapa awak tak kerja? Yang keempat, dia beri dan mengharapkan dia dapat pahala. Okey, reaksi kita terhadap apa yang berlaku, itulah paradigma kita, dan itulah sistem nilai, dan itulah sistem kepercayaan kita. Dan tidak ada benda yang betul. Tapi saya secara peribadi, Mas, saya rasa kenapa Allah izinkan orang tu jumpa kita. Dan pada saya, kalau orang tu minta, mungkin orang tu ada masalah atau sindiket, walau macam mana pun jangan kita sampai kita berkasar dengan seseorang. Di dunia ni kita kalau jangan seorang pun orang kecil hati kita, takut tak boleh masuk syurga. Dan kalau tak nak beri banyak pun, beri sikit dan beri dengan senyuman dan pesan. Kalau beri tu, okey, insya-Allah makcik beri ni, awak jangan tinggal solat ya. Niatkan sedekah kita tu melembutkan hati dia untuk buat benda baik. Dan kita beri tu dapat pahala dah. Tapi kalau kita beri dengan niat, saya beri ni, awak nanti sindiket. Kita pandang sebagai sindiket, maka berdosa kita beri. Tapi kita pandang sebagai peluang kita memberi sedekah, satu benda yang mencegah musibah, okey. Itu bergantung pada cara kita memandang sesuatu. Dari Puan Fauziah Muhammad Said, macam mana cara bagi seorang ibu yang sedang melanjutkan pelajaran di peringkat master secara sepenuh masa dapat menjalankan kewajipan sebagai hamba Allah, seorang ibu, isteri, anak dan pelajar dengan cemerlang, sekaligus selaras dengan belas kasihan kepada ahli keluarga dan semua manusia di sekeliling kita? Bagus. Kita semua ada peranan, Mas. Tapi dalam peranan ada keutamaan. Sebab tu saya kata, orang yang tidak ada keutamaan, tidak ada kehidupan. Dan keutamaan, kualiti kehidupan bergantung pada kualiti keputusan yang kita buat. Dan kualiti kehidupan juga bergantung pada kualiti emosi kita. Kalau emosi kita baik, Mas, insya-Allah getaran kita baik dan kita akan menarik suasana yang baik. Baik, kalau kita pelajar, kita ibu, kita anak, kita menantu, kita isteri, kita jangan merasakan apabila semua lima-lima kena perfect. Jangan cuba nak perfect. Yang penting kita mesti hidup macam saya kata apa tadi, 3 perkara. Bilakah waktu paling penting? Sekarang. Siapakah orang yang paling penting? Orang depan kita. Apakah amalan paling penting? Buat baik. Baik, bila kita belajar sebagai pelajar, kita belajar betul-betul. Bila kita balik rumah, kita layan suami dan anak betul-betul. Jangan masa sambil suruh anak makan baca buku. So payah. So maknanya, dan kadang-kadang bila kita belajar ni, kita ada dipanggil waktu-waktu yang kita kena korbankan sikit situasi. Contohnya kita nak exam, nak buat thesis.
Beritahu suami, bang minta maaf, mungkin for this 2 weeks saya ada study leave, saya kena study, boleh tak agaknya saya kurang sikit sebagai isteri, abang tolong top up untuk anak kita. Beritahu mak betul, mak saya sibuk, minta maaf mak tolong doakan saya ni macam ni. Cuba kita berkomunikasi dengan baik, sebab kualiti kehidupan juga bergantung kualiti komunikasi, Mas. So kalau satu lagi, niat kita belajar masters untuk apa? Jangan niat untuk tunjuk hebat. Bila kita belajar ilmu untuk menunjukkan kehebatan, na'udzubillah, sia-sia. Kita mencari ilmu dengan tujuan mencari pencipta ilmu. Maknanya setiap kita belajar lagi kenal Allah. Setiap kita belajar untuk mendapat ilmu, memberi manfaat makhluk Allah. Jadikan Allah fokus kita, insya-Allah semua teratur dengan baik. Ya, kita ada pemanggil lagi ya. Teruskan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian? Ibu Mungki. Silakan Ibu, bercakap dengan Prof. Ya. Teruskan. Soalannya Ibu? Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Sari. Silakan Cik Sari bercakap dengan Prof. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Cik Sari, teruskan soalan. Ya, saya cuma nak cakap, saya suka dengan Prof cakap sama ni kan. Ya, terima kasih. Saya suka dengar Prof cakap. Syukur. Dan saya nak minta pendapat Prof. Ya. Macam mana nak buat dengan saya duduk di satu tempat yang boleh kata semuanya terlibat dengan rasuah. Macam mana ni Prof? Saya tak tahu nak buat macam mana. Saya kena tukar kerja ke apa ke kan? Betul. Dan apa pendapat Prof? Ya. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Allah, terima kasih Cik Sari. Bersyukur Cik Sari timbul kesedaran. Kadang-kadang orang tu dalam tong najis, tapi dia tak tahu tong najis tu pasal bila hati sudah gelap, bau busuk jadi wangi. Bila hati sudah gelap, yang jahat nampak baik, yang baik nampak jahat. Cik Sari, saya cadangkan macam ni. Bayangkan besok Cik Sari akan mati. Masa tu Cik Sari nak masih tempat itu ke masih nak lagi? Dan yakinlah bila kita berhijrah, hijrah bukan fizikal, tapi hijrah dalam minda dan sebagainya, yang kerana Allah, yakinlah, lihat di langit sekarang, kita semua lihat dari dalam langit, besar tak langit tu? Apa yang susah takut rezeki Allah ni? Sebenarnya setiap pergerakan yang bermanfaat akan diganti Allah. Dengan setiap kali kita bermanfaat, walaupun jual kacang, Mas, kita pergi pasar borong, beli ikan sikit, satu longgok RM2, kita jual pecah-pecahkan dapat RM5, untung RM3 dalam sehari, tak apa Cik Hari. Saya pernah jumpa banyak orang yang kadang-kadang dia nak buat projek, tiba-tiba pergi projek tu, orang ni minta saya nak 10%, saya nak 20%, saya nak 10%, dia tak buat, Mas. Dan dia memanglah tak, susah lah, semua nak buat kan, susah. Dia, banyak orang kata, alah you ni ikut sistem. No, sistem neraka pun nak ikut. Tapi Mas, Masya Allah, seperti keluarga ni, anak dia Masya Allah, Mas, dia sibuk berjuang di jalan Allah, tapi anak dia semua akhlak baik, menjadi belajar pandai. Dan cuba tengok orang yang rasuah, Mas, mana anak dia? Cuba kita tengok orang yang ada masalah anak dia. Perhatikan, hanya orang bermasalah melahirkan anak bermasalah. Sebab itu saya kata sekarang, saya jumpa orang je marah anak tak? Siapa marah anak, tolong bertaubat. Pasal kita marah anak, kita yang buat anak macam tu. Contoh apa kita beri, akidah apa kita beri, acuan, Mas. Sistem nilai apa, tabiat apa tertunjuk depan, anak ikut kita. So kalau anak rosak, tolong jadikan kenakalan rosak anak ataupun kita sebagai orang tua tengok remaja bermasalah ni, jangan buang perkataan remaja bermasalah, tolong delete. Semua penulis, semua policy maker, semua buat filem, buangkan perkataan remaja bermasalah, delete. Timbulkan dewasa ataupun ibu bapa bermasalah. Bila kita identify kita ada masalah, kita yang bertanggungjawab, maka kita akan buat perubahan. Kita tak boleh ubah remaja, lagi tak ubah orang yang melahirkan remaja itu. Jadi orang yang bagi Cik Sari keluar, yakin, cuba cari saudara mara yang ada keuangan, boleh tak saya nak keluar dari kerja ni pasal rasuah, saya sedang makan. Because setiap kali kita rasuah, bila kita makan sate api neraka. Duduk rumah api neraka. Naik kereta api neraka. Semua api neraka yang kita bawa pada anak kita, nak masuk neraka sama anak. Sebab tu saya kata, para suami yang
tidak ada niat membawa anak-anak ke syurga, sia-sia hidup dan sia-sia bekerja. Itu saya tegas tentang tu, Mas. Okey, so bagi semua kita sini, siapa yang nampak ada rasuah dilakukan, kerajaan pun sedang membeteras rasuah. Kita semua nak rasuah. Jadi kita hendaklah, mana manusia tak suka, Allah tak suka, kenapa buat lagi? Jangan jadikan, ingat, siapa dalam rasuah dalam tong najis. Dan seterusnya dari Rosping, ya. Bagaimana jika ibu mertua tiada belas kasihan kepada anak menantu dan selalu menyebut dekat anak menantu, kalau tak datang rumah dia tak apa, dia lagi suka. Sebelum tu anak menantu tu pula tanya dia ada belas kasihan tak dengan mak mertua. Kita hanya akan dapat apa kita beri. Kalau kita tak beri belas kasihan, kita tak dapat belas kasihan. Kita tak beri kasih sayang, kita tak dapat kasih sayang. Dan seterusnya dari Amar Baks, saya merupakan kaki tangan perubatan. Kadang-kadang melihat pesakit terlantar kerana sakit teruk menyebabkan rasa sedih dan kesian di hati. Bagaimana cara untuk belas kasihan kepada orang dalam masa yang sama tidak menunjukkan kita lemah, kerana sebagai kaki tangan perubatan kita tidak dibenarkan menangis ataupun rasa lemah di hadapan pesakit. Betul, dia panggil empati dan simpati. Empati, kita merasakan apa dia rasa, tapi kita kena profesional, jangan menangis sebab nak buat kerja, tak boleh. Simpati tu kita termasuk dengan dia sekali, tak boleh. So boleh kita rasa kasihan bukan dengan menangis, tapi dengan tindakan, menyegerakan. So kita lalu, makcik tunggu siapa ke, jom saya tolong. Kenapa lambat ni? Itulah maknanya belas kasihan dengan tindakan bermanfaat. Macam yang bukan emo menangis. Macam yang terlantar sakit, mungkin kita boleh tolong dia. Makcik nak apa, dan mana asalkan macam ni, keyword dia, Mas, bila belas kasihan beri manfaat. Jadi kita ada pemanggil lagi. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Muhammad Rizwan daripada Selayar. Silakan soalannya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Cik Rizwan. Prof, saya nak tanya, nak minta pendapat. Saya ni dah dianiaya orang lah. Contoh? Dianiaya dan contohnya saya berubah 360 darjah lah. Lepas tu, tapi doktor kan orang kata kalau bila orang buat anaya kita, lebih baik kita maafkan. Betul. Tapi kalau saya kan macam hati saya ni rasa tak tenteram. Tapi kalau saya macam berdoa supaya Allah beri balasan yang sesimpel pada dia, hati saya tu rasa lebih tenang. Okey, sejauh. Okey, terima kasih. Okeylah, macam inilah. Dia pandai, manusia ni ada 4 tahap, ya. Tahap kesedaran, tahap orang biasa-biasa. Bayangkan orang nak dapat syurga tu macam mana. Syurga itu mahal. Dan apabila orang menganiaya kita, bila kita, saya dianiaya, konsep diri kita menjadi mangsa kehidupan. Tetapi kalau kita, saya belajar daripada peristiwa negatif ini, bahawa saya tidak akan buat apa yang dia buat, dan saya belajar apakah emosi saya, atau apakah perangai saya yang menyebabkan menarik dia menganiayai saya. Kenapa orang lain tak kena aniaya, kenapa saya kena aniaya? Adakah salah dunia? Adakah salah Allah beri nasib, ataupun saya yang mengajar dunia macam mana melayan saya? Kita hanya akan dilayan oleh dunia dan masyarakat macam mana kita mengajar orang melayan kita. Dan kita, kalau kita punya konsep diri dan kita punya nilai diri rendah, kita kata kita ni tak ada benda, aku tak pandai, aku teruk, maka orang pandang kita rendah. Maka orang akan aniaya kita. Tetapi kalau kita jaga hubungan dengan Allah, dan orang yang merasa kaya dengan keimanan, ketakwaan dan redha Allah dia, maka dia sangat yakin, Mas. Sebab tu saya kata, orang tak yakin diri, tak yakin pada Allah. Banyak orang Prof, nak tingkat keyakinan diri, saya kata nak tingkat keyakinan diri, cari Allah, cari ilmu mengenal Allah, mengenal diri, belajar ilmu tasawuf, pergi belajar, dengar kitab-kitab bimbingan mukminin, dengar kitab-kitab hikam yang banyak ada YouTube dan sebagainya, cari guru. Dan saya rasa Dr. Zul Bakri pun ada buat ceramah, cari ilmu mengenal Allah, mengenal diri, insya-Allah kita akan tenang. Jadi kalau bila orang yang hidup konsep diri dia rendah, dia hidup tanpa sedar, dia tak boleh nak maafkan orang. Pasal kita tak boleh maafkan orang ni, kita nak suruh dia rosak juga. Sebenarnya bila kita, bukan mukmin tu cermin kan, bila kita nak orang jahat, kita doa orang tu jahat,
doa tu datang balik kat kita. Tetapi kalau kita penuh belas kasihan, ya Allah ya Tuanku, aku yakin, betul saya kata nak ajar macam Pian sebut tadi, yang Prof kata apa, orang baik sayang, orang tak baik kasihan, pasal tak tahu jadi baik. Pasal orang yang menganiaya Tuan pun, bayangkan masa dia lahirkan jahat ke tidak, tapi ibu bapa dia, sekolah dia, suasana dia yang membentuk dia macam tu. Dan kita bersyukur kita tak macam tu. Saya nak menyuruh kita semua, kalau kita di sini suka buat baik, Masya Allah, berjuta bilion, satu harta pun tak boleh beli hati yang baik tu. Pasal nak jumpa Allah kan hati tu, bukan fizikal kita, bukan pangkat kita, bukan apa yang kita pakai. So kalau kita rasa bila kita doakan kejahatan, kita tenang, na'udzubillah, itu ketenangan bukan azali. Ketenangan sebenar kan, kita ada nafsu banyak kan, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mu'allah, apa saya dengar Ustaz Farul cakap itu, dan nafsu mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan diridai dan meridai. Itu yang tujuan kita. So bila kita nak ketenangan tu, di mana kita hanya Allah saja, dan kita anggapkan segala orang buat tu mengajar kita. Dan ingat, hidup ni macam the grinding stone, lagi kita kena teruk, lagi licin keimanan kita, insya-Allah. Maafkan. Formula untuk bahagia dunia akhirat, memaafkan orang. Dan pernah kita dengar kisah orang masuk ahli syurga tu, memaafkan orang, tak pernah dengki orang, dan tak pernah buat sakit hati orang. So maafkan. Sebenarnya kalau kita maafkan lagi lebih tenang, kita tak payah fikir dah kan. Betul, buang dah. Dan kita tak maafkan orang ni pasal kita masih menggunakan waktu sekarang, hidup kita ni, modal umur hari ni kita gunakan untuk sakit hati yang lepas. Kita telah memberi nyawa kita pada orang tu. Setiap kali tak maafkan orang, kita telah beri nyawa kita pada orang. Rugi ya. Dan seterusnya dari Aisyah Abdul Razak ya. Bagaimana saya harus menjadi isteri yang baik dan memaafkan kesalahan lampau suami, dan bagaimana menangani anak yang kuat menangis, dan saya tidak mampu sebenarnya mengawal stres. Kadang-kadang saya terkeluar perkataan yang kurang baik dan memukul anak saya. Soalan kedua, hubungan antara saya dan ibu mertua kurang baik kerana dia tidak suka pada saya dan selalu menceritakan keburukan saya kepada jiran-jiran dan saudara mara lain. Bagaimana nak reset minda untuk menjadi pemaaf dan belas kasihan, sedangkan hati saya sangat terlalu sakit. Okay. Yang pertama, kembali pada punca kahwin dengan suami ni. Masa nak kahwin dengan suami, tengok tak agama dia, tengok tak mak mertua kita, tengok tak keluarga mertua tu, dan adakah orang ni yang kita nak duduk hingga ke akhir hayat. Mak mertua macam ni ke kita hendak? Kalau kita kenal orang tu, setakat suka jumpa kat birthday party, suka muka handsome, kahwin, kita tengok mak mertua macam ni. Okey, sekarang benda dah berlaku. Okey, tak boleh menyalahkan. Sekarang nak reset minda kita, gostan balik, tengok diri sendiri. Kenapa yang kita suka pada orang macam suami kita? Kalau kita kata suami kita tak elok, dia curang, kan? Selalunya orang yang kuat agama tak akan curang. Kenapa yang kita suka orang macam tu? Apakah aura ataupun level kita? Kan saya kata manusia keladak jumpa orang keladak. Kalau dan Ustaz Padu kata apa? Kita jumpa kahwin orang 3 kan. Orang yang kita sangka siapa dia, dan lepas kahwin siapa dia sebenar, dan siapa dia jadi lepas kahwin dengan kita. Yang penting siapa dia jadi. Sekarang suami dah buat silap. Baik, apa kata okey reset, okey delete file lama. Delete file, tekan delete. Start balik. Masuk software baru. Okey abang, software kita nak jaga akidah kita, nak jaga ibadah kita, jaga akhlak kita. Mulakan dengan minta maaf dengan suami. Bang, minta maaf kalau selama ni saya ada buat silap, sampai abang tercurang dengan orang. Macam mana saya jadi wanita pilihan abang, tiba-tiba abang suka orang lain, mesti saya buat sesuatu yang menyebabkan abang dah menyampah. Saya minta maaf, saya nak balik semula. Dengan mak mertua, pergi mak mertua, minta maaf kalau ada apa yang cerita keburukan, tak apa, saya terima. Apa boleh tak ibu beritahu saya apa silap saya? Kalau yang cerita dengan orang lah, saya akan betulkan. Saya niat ibu nak jadi wanita solehah, nak cari syurga, kita semua nak masuk syurga. Jom kita ada software ahli syurga. Cuba meeting betul-betul. Daripada puan, perhatikan bahasa puan, ibu mertua saya tak suka saya, hari-hari sebut tak suka saya, tak suka saya, tak suka saya. Apa kita sebut itu akan jadi. Cuba kita bayangkan, lihat ibu mertua kita dengan kasih sayang, dan nak tidur malam pandang dia, bayangkan kasih sayang, hantar kasih sayang pada orang kita tak suka, insya-Allah akan selesai. Ingat, nak reset mesti delete dulu file lama, buang semua. Dan satu lagi katanya, ni biasa berlaku ni Prof, yang dia kata apa, bila nak menangani anak tu sampai kadang-kadang stres, marah-marah, pukul-pukul anak. Macam ni, orang yang marah pada diri saja akan marah orang. Orang yang benci diri saja akan benci orang. Dan orang yang sayang diri dia akan sayang orang. Dan orang yang tak sayang Allah tidak akan sayang diri dia. Berapa orang daripada kita tengok cermin dan sayang diri kita?
Jarang. Orang berdosa tak suka tengok muka dia kat cermin pun. Jadi kenapa puan stres, tekanan? Pasal sakit hati, pasal jiwa puan tak tenang, pasal puan minta tolong. Sebagai wanita, kalau tak tutup aurat, tak jaga solat, tak jaga pergaulan, macam mana kita nak tenang? Yang beri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak jaga solat tu ingkar, derhaka dengan Allah. Dan kita ada soalan seterusnya dari pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Ira. Ira, ya, teruskan soalannya. Saya nak kongsi. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Saya Puan Siti dari Tajam. Teruskan, Puan. Soalan saya, apakah pendapat Prof tentang penggunaan alat pencerahan kehamilan? Adakah ianya dianggap sebagai satu keputusan pentingkan diri sendiri bagi ibu tu, ataupun ianya adalah suatu yang perancangan yang baik kerana ibu tu dapat meluangkan lebih masa untuk keluarga? Bagus. Terima kasih. Daripada intonasi dan bercakap, saya tahu Puan Siti seorang yang jelas, seorang yang matang. Terus ini orang yang masa depan cerah, insya-Allah, dan membahagiakan orang. Okey, tahniah Puan Siti. Okey, tentang perancangan keluarga ni, saya pun dari segi teknikal saya tak pandai sangat, tetapi di konsep saya pernah dengar Dr. Prof Halina Siraj, seorang wanita solehah yang juga seorang personality TV dan aktivis sosial yang banyak. Saya pernah dengar dia kata, setiap kali ibu nak dapat anak, biar kita prepared mentally, spiritually dan emotionally. Kalau tidak ada perancangan keluarga, kita belum rehat lagi, terus satu lagi, maka kesian pada anak itu. Maka dibolehkan dan ada kaedah-kaedah yang dibenarkan Islam. So saya setuju, memang patut melakukan perancangan keluarga kalau untuk menjaga masalah keluarga itu sendiri. Kita ada manggil lagi. Hello, Assalamualaikum. Hello, ya, siapa di talian? Saya Puan. Hello. Hello. Hello, Ustaz. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Din sini. Silakan, Cik Din. Okey, soalan saya, kalau kita beli insurans tu haram ke halal? Ini soalan hukum ni, fiqh. Kalau boleh, soalan kita biar dengan topik kita, Cik Din. Terima kasih, ya. Sama. Okey. Saya tak faham sangat, tapi saya ingat Mas, setiap kali orang kata nak jual insurans, saya tanya syariah compliant atau tidak. Kalau walau tinggi macam mana pun, dan saya nak menyerulah pada semua ejen-ejen insurans. Saya amat hairan kenapa masih lagi jual insurans yang tidak Islamik. Setiap kali macam kita fikirlah Mas, nak ayam sembelih ke ayam tak sembelih? Kenapa yang kita beri alternatif? Sepatutnya orang Islam, dan kita sebagai, seperti itu kata, orang yang khalifah di bumi Allah ni, kita islamisasikan. Segala kita buat, kalau tak ikut syariat, jangan buat. Dan seterusnya dari hatiku, bagaimana nak memupuk sifat belas kasihan seorang ibu kepada anak-anak dan mendidik anak-anak bersifat belas kasihan terhadap sesama manusia? Okay, yang pertama, nak belah kasihan bagi ibu pada anak-anak, sentiasa pandang anak dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Kan saya kata tadi 4 prinsip, every time mesti ingat. Kita mesti amalkan 4 prinsip ini, di mana kita pergi akan selamat, insya-Allah. Yang pertama, hormat pada semua makhluk Allah. Bukan manusia saja, bukan yang hidup saja, udara pun makhluk Allah, masa pun makhluk Allah. Kalau kita merokok, kita tak hormat makhluk Allah. Kita rugi masa, kita tak kejam pada masa umur kita. Yang kedua, kita nak ikhlas, baik dengan orang mas tanpa ada sebab. Ini yang dipanggil double standard. Dengan orang pangkat, kita layan baik pasal nak dapat apa-apa. Dengan orang yang tak ada apa-apa, kita kasar. Ini berdosa. Orang yang berjalan di muka bumi sombong ni memang tak bau syurga. Dan bila kita layan orang berdasarkan pangkat, na'udzubillah. Dan yang ketiga, lemah lembut Mas. Lemah lembut, kita pun nak belajar sebenarnya. Yang keempat, sentiasa beri manfaat. So kalau ibu didik anak dengan 4 sifat ni, Masya Allah, memang bahagia dunia akhirat, ya. Dan seterusnya kita ada soalan dari An-Nur. Apa yang orang hendak, kita pun hendak. Apa yang orang tak nak, kita pun tak nak. Apa yang orang rasa, kita juga rasa. Tetapi bagaimana kita nak menghadapinya? Ya, macam itulah saya kata, apa yang kita buat. Contohnya kalau saya di hospital, orang tanya, nak buat operation tak? Tidak. Saya akan kata, kalau encik ni ayah saya, baik buat operation. Jadi kita, apa kita buat, semua orang macam diri kita atau saudara mara kita. So itu saja, letakkan diri kita dalam kasut orang tu, buat keputusan daripada situ, apa kita nak buat. Kita ada pemanggil lagi. Hello, Assalamualaikum.
Hello. Salam. Ya, saya beri kalian. Saya Puan Raini. Silakan Puan. Terima kasih. Ya. Seruan kerajaan suruh menjadi jiran prihatin. Ya. Bagaimana cara berhemah untuk kita sampaikan kepada jiran kita tentang kenakalan anak-anak dia supaya tak jadi pertengkaran lah. Ya. Terima kasih. Sebelum ni saya tengok ada yang sampai bertengkar kerana anak-anak kan. Ya, okey. Yang pertama, yang kedua, Prof. Ya. Saya selalu macam dengan anak saya. Ya. Sebab dia dah darjah 5 tau, saya nak ajar dia independence sebab dia anak anak tunggal, jadi manja sikit. Ya. So bila saya minta dia buat sesuatu, selalu dia lupa. Melainkan kalau saya sertakan sekali ugutan di macam syarat dia lah. Saya kata you lupa, you kena macam ini. Jadi lama-lama saya macam terasa diri saya sendiri, kenapa saya perlu nak ugut anak saya? So macam mana nak cari solution tu? Terima kasih. Terima kasih. Okey, yang pertama pasal anak nakal ya. Apa kata macam ni, bila anak nakal kita nak tegur jiran, saya sebut beberapa kali, sebelum tegur orang mesti tingkatkan akaun emosi kita dengan dia. Apa kata biar jiran tu menyayangi kita, dan kita boleh buat orang sayang kita dengan dua perkara. Yang pertama, beri hadiah kecil, dan yang kedua, bila kita berada dengan dia, sebut kebaikan dia dan menghargai dia dan jangan kritik. Dan dengan anak dia pun puji, baiknya anak you ni, mana puji anak dia dulu. Lepas tu bila dia tahu kita sayang anak dia, bila kita tegur tak kecil hati. Jangan kita sibuk nak tunjuk anak kita baik je kan. Jangan sibuk bercerita anak kita baik lah. Ceritanya biar berminat dengan anak dia. Dan juga dengan anak puan, saya nak sebut macam ni lah, banyak kita ni fokus pada apa kita tak ada. Kita jangan lupa. You sebut kalau you lupa tu ialah satu perkataan yang kita lupa, maka minda bawah sedar akan dapat gambaran lupa. So jangan ponteng kelas. Dia akan ponteng kelas pasal minda bawah sedar kita tidak akan tahu, jangan dia tahu perkataan tu saja. So kata gini, kalau nak suruh anak tu kan, mak syukur anak mak ni buat apa, tukar pada positif. Sebab tu dan jurnal inspirasi yang saya buat tu, everyday kita mesti ada 4 perkara. Alhamdulillah, saya syukur dan gembira kerana, tulis. Yang kedua, apakah fikiran negatif yang menghalang saya? Apakah tabiat negatif menghalang saya? Apa satu tindakan saya nak buat hari ni? So tentukan tiap hari sebut benda ni, insya-Allah. Ya. Dan seterusnya daripada Amy Balkis, apa pendapat Prof? Kita ikhlas nak beri barang seperti permainan kepada anak orang lain, tetapi barang yang kita beri tu diperlekehkan oleh beberapa anak tersebut dan tidak mahu mengambil pemberian kita. Okey. Kita beri ni kerana Allah ke kerana manusia? Bila kita beri kerana Allah, orang memperlekeh pun tak apa. Perbuatan memberi kita dapat pahala. So kita tak usah kisah orang punya. Sebab tu kata hidup kita ni, kalau tak tengok orang, sangat tenang. Lihat diri, lihat ingat Allah. Yang penting apa kita nak buat ya. Betul. Dan sesuatu dari Najwa Makmur, bagaimana memberi kemaafan kepada orang yang pernah membuat kita hidup dalam kesusahan? Apakah kesukaran memberi maaf menunjukkan kita ini manusia tiada belas kasihan? Tengok perkataan dia, orang membuat kita susah, jadi kita menjadi mangsa. Nampak tak? Ya. Sebab tu saya kata, cara kita menanya soalan menunjukkan tahap kesedaran kehidupan kita. Orang yang hidup kesedaran keegoan, dia banyak alasan, dia sentiasa menjadi mangsa, dia payah nak maafkan, dia mesti nak betul, dia rasa semua orang salah. Bila kita rasa orang salah, dia macam ni, setiap yang berlaku, peristiwa negatif, tapi respon positif, hasil positif. Banyak orang peristiwa negatif, respon negatif, hidup negatif. Dan nak tanya, lepas puan tak maafkan dia bertahun-tahun, makin senang ke hidup? Mungkin makin stres. Makin stres. Kadang matulah tengok orang bercakap 5 minit tahu dah masa depan. Pasal bahasa kita melambangkan dalaman kita. Hati-hati. Dan seterusnya dari Umi Kaisara, kenapa sesetengah orang tiada perasaan belas kasihan? Adakah kerana ego dengan hidupnya yang sempurna? Banyakkan kita ni akhlak kita semula jadi hasil daripada sistem akidah dan sistem kepercayaan. Saya nak tanya, berapa orang daripada kita hari-hari sebut pembalasan Allah, bersyukur pada Allah, dosa, pahala, syurga, neraka, Allah redha? Jarang. Kita ni asal bercakap dengan anak, dapat 5A, 8A, makan sedap, nak pergi holiday, itu saja.
cuba kita tamsilkan segala aktiviti kita tu macam nak pergi holiday contohnya. Okey, kita nak pergi holiday 2 minggu. Jom bawa baju untuk 2 minggu. Ya nak, kita untuk 2 minggu pun kita kena siap 2 minggu. Apa lagi ke akhiratnya kita selama-lamanya. Apa bekalan kita? Pergi pula holiday dan perjalanan tu. Oh, tengok perjalanan kita ni kita ada peta. Sebab peta ni kita nampak nak gimana. Macam tu peta kehidupan kita. Tak ada peta kehidupan berdasarkan takwa macam mana nak sampai ke akhirat. Sampai kat laut bau cantik, Masya Allah. Siapa buat semua ni? Cuba masukkan ketuhanan. Akidah tu kuatkan betul. Bila akidah kuat, ibadah akan terbentuk. Dan bila ibadah terbentuk, akhlak akan terbentuk. Sebab itu kita ni kalau banyak ilmu tapi akhlak tak terbentuk, something wrong. Kita belajar kerana Allah ke kerana manusia? Kadang kita belajar ilmu agama tapi bajet bagus. Tiap-tiap minggu pergi belajar tajwid. Duk sibuk cerita kat orang. Habis. Banyak orang gitu. Ingat ya, saya nyuruh diri saya. Setiap kali kita cerita kebaikan kita, 1 minus point. Ingat ya? Ya, ingat. Saya pun nak ingat diri saya. Mungkinlah soalan yang terakhir, Prof, dari Emma Bella ya. Salah ke saya meninggalkan anak-anak kerana pergi jauh daripada anak-anak dan ibu bapa untuk mencari nafkah? Saya memberi nafkah kepada mereka tetapi tanggungjawab saya mendidik mereka tergendala kerana keadaan. Saya adalah seorang ibu berdikari. Bagus. Ibu berdikari memang cubaan kita cari rezeki. Tapi kalau puan yakin kita pergi tu berkorban, Allah melihat tu, kita berdoa dan ingat anak kita bergantung kepada Allah, bukan kita jaga, Allah jaga. Dan kalau ibu kita menjaga anak kita, nenek dia, insya-Allah benda yang baik. Dan ingat, kita dalam berdikari mencari rezeki, jangan cari rezeki untuk dunia saja. Tentukan solat kita jaga, aurat kita jaga, pergaulan kita jaga. Kalau dalam mencari rezeki kita melanggar perintah Allah, rezeki itu berkat atau tidak? Tidak. Buat apa kita boleh makan fizikal, Mas? Makan fizikal, makan besok buang. Tetapi kita nak makan yang berkat, yang membuat daging-daging yang baik yang tak dibakar di api neraka. So banyak orang sekarang berkorban apa saja untuk anak. Sampai kan kerja tu buka aurat, just nak cari rezeki. Allah kesian, banyak orang kerja memenuhi keperluan hidup. Macam Ustaz Faru kata, bukan memenuhi tujuan hidup. Kalau kita buat sesuatu, tujuan tak mendapat Allah punya redha, sia-sia hidup kita. Itulah dia. Dan sebenarnya banyak lagi soalan daripada Facebook dan juga pemanggil kita, tapi kita kesuntukan masa. Mungkinlah di akhir ni Prof nak berikan sedikit kesimpulan ataupun ada. Betul, saya nak beri saranan sikit hari ni. Apa kata kita hari ni cuba melihat orang di keliling kita, pada cleaner dekat department kita, kepada pekerja-pekerja restoran. Bila kita makan tu, kalau boleh pinggan tu kita atur sendiri, kalau boleh angkat cawan, kalau boleh tisu tu dia lap meja, apa salahnya. Setiap kali kita meringankan, dan kita nak 3 perkara nak tawaduk, Mas. Yang pertama, berkawan dengan orang miskin. Yang kedua, buat kerja remeh-temeh. Yang ketiga, suka mengaku kesilapan kita. Cuba banyakkan sifat tawaduk ni. Saya dengar tadi, saya suka dengar Agim Gimnastia, dia kata kalau kita tak suka buat kerja tu, kita pernah hina orang buat kerja tu. Jadi kalau kita nampak cuci toilet tu apa, dan kita pergi cuci toilet. Sebab itu sebenarnya cuci tandas buat kerja remeh ni orang tak suka, kita buat, Mas. Maknanya macam adik saya kata, kita orang kaya tapi sifat orang miskin. Jangan orang miskin tapi sifat orang kaya. Kalau boleh kita sifat merendah diri. Sebab tu dengan Allah kita rendah diri, tapi dengan manusia kita rendah hati. Rendah diri ni inferior, rendah hati ni humble. So cuba jadi orang tawaduk dengan mengamalkan 5S. Apa dia, Mas? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dan nak buat perubahan 3M. Mulai dengan diriku, mulai saat ini, mulai dengan perkara yang kecil. Dan nak mula sifat belas kasihan, mulakan dengan senyuman dulu. Bila kita senyum, satu sunnah ibadah, kita dah, orang yang humble dia suka senyum. Kalau kita muka masam, kemungkinan kita sombong. So banyak-banyakkan senyum. Saya minta maaf kepada semua para pendengar yang lebih tua pada saya dan pada para ilmuwan. Saya rela menerima teguran, tak tahu jumpa tak lagi minggu depan, dan minta maaf. Kalau kat fanpage saya tu saya tak sempat jawab soalan, minta maaf. Pasal kita buat masa amat terbatas. Macam ni pun, Mas, kalau setiap kali saya lambat, patient dah tunggu nak buat operation. So saya kena sangat menjaga waktu. Allahuakbar. Apapun, terima kasih Prof. Satu lagi topik yang kita bicarakan pada hari ini, dan kita harapkan memberikan manfaatnya kepada pendengar kita. Dan insyaAllah kita akan kembali bersama dengan Prof pada minggu hadapan. Dan pastikan anda terus setia bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda.